Saya perkenalkan diri saya Puan Rozaiza binti Kamarudin. Kalau dekat Facebook saya boleh cari Rozaiza Kamarudin. Saya rasa ada sikit lagi lah. Saya boleh add friends. Kalau tak boleh add friend, boleh jadi follower. Jemput jadi follower saya. Atas nama Rozaiza Kamarudin. Okay. Dan saya adalah co-founder kepada Roferomol. Okay, saya lebih suka dikenali dengan panggilan Madam Snake. Sebab apa? Sebab saya juga jual snake. So saya nak orang kenal saya, bila ingat snake, ingat Madam Snake. Gitu tagline, tekan tagline lah. Itu nama nickname saya lah, senang nak ingat. Okay. Ada dua matlamat kami. Matlamat kami ada dua. Pertama, kami ini adalah one stop center untuk penggemar snake. Okey, dan kami mempamerkan dan menjual snake-snake yang diusahakan oleh usahawan Bumiputera Muslim Product. Okey, kita support produk kita. Boleh? Okey, dan produk-produk yang ada di belakang saya ni semuanya adalah produk-produk yang dah viral. Okey, dah ada peminatnya sendiri. So dia punya owner pun dah jadi jutawan. Okay? Mungkin kita tak pernah tengok lah. Tapi kalau kita biasa dengan dunia online, siapa yang biasa beli produk online, dia akan kenal produk semua. Okay? So kita marketkan produk-produk mereka. Okay? Masukkan produk mereka ni untuk support mereka. Sama-sama kita bangkit. Okay? Kita sama-sama bantu produk-produk Muslim kan, usaha-usaha Melayu kan. So itulah matlamat pertama kami adalah kami akan menjadi satu one stop center. One stop center untuk penggemar-penggemar snake, di mana you bolehkan dapatkan snake ni semua di lokasi kami. Okay, di Roferomol. Kami akan keluarkan package dalam minggu ni ke minggu depan, insya-Allah. Saya cakap kan nak keluar kan. Nak keluar dah, cuma kami tunggu masa yang sesuai. Jeng. Okay, one stop center untuk siapa yang suka penggemar-penggemar snack, dapatkan kat kami. Okay, kami ada coklat, kami ada popcorn, kami ada peyek, kami ada crunchy cornflake, kami ada Doris Skin, dan kami ada batang urut. Okay, semuanya adalah snack-snack kegemaran sekarang. Boleh? Okay, matlamat kedua kami adalah untuk membantu sesiapa sahaja yang mempunyai masalah kewangan kronik. Fokus kami adalah untuk membantu yang mempunyai masalah kewangan kronik. Yang lain pun boleh juga. Tapi fokus kami adalah kepada bantu yang mempunyai masalah kewangan kronik. So kami nak bantu siapa saja yang ada masalah itu sekarang. Okay, zaman-zaman lockdown, zaman-zaman PKP, ramai orang dibuang kerja, tak ada kerja, dipotong gaji. So kami nak bantu anda semua. Okay, dengan menjadi dropship kami dibimbing sepenuhnya oleh kami. Okay, daripada kosong hingga ke sale 1, 3 dan 5,000. Dan kalau yang dah naik sampai 5,000, kita akan bantu sampai atas. Terpulang pada anda, jauh mana anda ingin pergi. Okay, kita nak bina sama-sama as a team. Okay, kami naik, you all pun naik. Sama-sama, kita buat sama-sama. Saya mencari team. Okay, team yang boleh bantu saya. Sama-sama, kita buat sama-sama. Bukan saya buat seorang-seorang, you all buat seorang-seorang. Tidak, kita akan sama-sama buat. Okay, at the end nanti saya akan maklumkan macam mana nak join dropship kami, apa yang perlu dibuat. Okay, dan kami juga ada tarikh tutup sebab kita memilih 10 orang yang terbaik, yang 10 orang yang terawal. Okay, yang terbaik tu tak boleh tentukan lagi. Okay, 10 orang yang terawal untuk sebelum end of Julai ni. Okay, so kita nak groom orang yang dropship yang bersama kami ni. Okay, kita nak anggap dia sebagai keluarga, dibimbing sepenuhnya oleh saya sendiri dan beberapa tim yang lain. Okay, untuk bangkit daripada kosong hingga ke 1,000, 2,000 dan 1,000, 3,000 dan 5,000 ringgit. Okay, macam mana kita nak dapatkan tu? Kita akan bagi magic number dia. Macam mana you nak capai semua tu? Okay, ilmu yang kami ada, kami akan kongsikan untuk kita sama-sama naik. Itu niat saya sebenarnya, niat Roferomol sebenarnya, untuk membantu. Sekarang ni sebab banyak sangat orang yang ada masalah kronik, kewangan kronik. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai tak boleh fikir nak buat apa kan. So kita cari perniagaan. Sementara ni nak cari kerja pun memang
Kalau jenis tak memilih tu adalah, tapi susah jugalah sebab banyak sangat orang nak bekerja, kan? So kalau yang nak cuba berniaga, pilihlah perniagaan yang tak ada modal. Memang kita berdikit-dikit tak apa, insya-Allah lama-lama jadi bukit. Jangan melaburkan duit pada perkara yang kita belum tentu lagi berjaya atau tidak. Melainkan kita ada ilmu, kita ada mentor, tak apa. Kita ada duit, kita pergi cari ilmu, cari mentor, okey, dia akan guide kita. So tidak ada risikonya. Okey. Ni saya share berpandukan pengalaman saya sendiri. Dulu saya mula dengan duit yang banyak. Bila duit banyak, saya pergi bam dekat bisnes, dan kan saya tak ada mentor, saya tak ada guru, tak ada ilmu. Habis, lepas tu hangus, lepas tu bayar hutang. Okay, so saya tak nak lah saudara-saudari, kakak-kakak, abang-abang, puan-puan kat luar sana menghadapi situasi yang sama macam saya. Bukan saya saja, ramai lagi peniaga-peniaga yang dulunya pun sama juga. Okay, jangan tersilap langkah. Okay, akhirnya akan membawa padah. Gitu. Topik Madam Snake hari ni nak bercerita sikit kisah motivasi lah. Kisah motivasi untuk kita jadikan pengajaran dan pengalaman lah. Kita tengok daripada pengalaman orang dan boleh menjadikan pengajaran untuk kita, untuk diri Madam sendiri. So Madam rasa benda tu terkesan untuk Madam, jadi Madam nak share kepada semua yang di luar sana. Semoga boleh beri manfaat. Okay, ada mungkin boleh boleh dijadikan teladan, macam tu, macam mana Madam jadikan ini sebagai teladan dalam kehidupan Madam sebagai seorang peniaga. Okay, rezeki sempit. Kisah rezeki sempit sebab kecil hati. Mungkin kita tengok tajuk tu pun dah macam rezeki sempit sebab kecil hati. Sebab kecil hati pun boleh buat rezeki sempit. Kan kita nampak benda tu macam kecil hati je pun, betul? Tak remeh sangat pun, betul? Taklah besar sangat isunya, betul tak? Tapi percayalah, dengan kecil hati pun boleh menyebabkan rezeki kita sempit. Okay, Madam tak cerita sikit. Ada seorang kawan kami, cerita ni cerita daripada mentor Madam juga, salah guru yang Madam follow. Okay, iaitu daripada buku penulis PSB, iaitu Tuan Zuhairi Nopiah. Dia bercerita tentang ni. So saya baca, so saya rasa macam boleh sharing, boleh kongsi. Okay, moga boleh beri manfaat juga. Ini kisahkan seorang kawan kami. Dia dah lama buat takaful. Ni tahu kan, syarikat insurans kan, takaful. Okay, tapi tak berapa berjaya, kan? Dia buat takaful dah lama tapi tak berapa berjaya. Okay, dia sangat susah nak close sale dan susah nak dapat kepercayaan. Adik-beradik sendiri pun tak ambil takaful dengan dia. Okay, ambil dengan orang lain. Selepas bertanya soalan dan pergi deep lagi, saya dapati puncanya ialah kerana dia agak kecil hati dengan ibunya sendiri. Tengok, bukan je ibu tu kecil hati akan menyebabkan rezeki kita sempit, tapi bila kita kecil hati dengan ibu kita pun, rezeki kita boleh jadi sempit juga. Okay, dari kecil ibunya sentiasa lebihkan abangnya. Maklumlah abangnya lebih pandai. Okay, selalu dapat nombor 1. Dia pula tak pernah dapat nombor 1. Jadi maknya nampak lebih bangga dengan abangnya berbanding dia. Dia rasa dia boleh terima. Okay, dia rasa dia boleh terima. Okay, tak apalah, mak lebihkan abang, terima je lah. Macam redha lah, contohnya redha. Cakap mulut redha, tapi hati kecil hati macam mana, kan? Betul? Tapi bila go deep, dia sebenarnya masih belum boleh terima. Itu yang dikatakan redha di mulut, bukan redha di hati. Peringatan untuk diri Madam sendiri juga. Okay, rasa kecil hati masih ada sebab layanan mak sampai sekarang masih sama. Okay, kesannya bisnes susah nak grow. Tengok, kalau kita belajar, kita kata kita jangan kecil hati. Contoh, kita jangan kecilkan hati mak kita tau, rezeki kita sempit. Ini tak. Kalau kita kecil hati pun, rezeki kita akan sempit juga. Sebab kita ada rasa tidak puas hati. Tahu? Kecil hati ni macam maksudnya tidak puas hati lah, betul tak? Kita tak puas hati. Kenapa mak kita asyik bangga-banggakan abang kita je? Kenapa tak pernah nak beri semangat kat kita? Jadi kita kecil hati, betul? So jangan kecil hati. Macam contoh suami isteri, kan? Tak puas hati, kita cakap direct. Kita jangan ada rasa kecil hati antara kita suami isteri juga. Itu membuatkan rezeki kita akan jadi sempit juga. Okay, peringatan untuk diri Madam sendiri juga.
Okey. Kesannya bisnes susah nak grow sebab rasa kecil hati itu dah jadi blockage dan emotional baggage. Dia jadi blockage tau. Kecil hati tu saya rasa ada kecil hati kan. So dia tak boleh, dia akan blockage menyebabkan you tak akan tenang. Betul. Bila kita kecil hati, kita tak ada tenang tau. Ada je tak sedap je hati ni, macam mana ni, kenapa kita akan menilai kenapa. Betul. Kita tak puas hati. Betul. Jadi dia akan jadi blockage dalam diri kita. Kena melepaskan untuk mendapatkan, orang kata. Peribahasa tu ada kata saya belajar, melepaskan untuk mendapatkan. So kita kena belajar untuk tukar benda tu. Okey, orang yang tak berapa nak percaya, nak ambil takaful dengan dia, kalau dah tak ada pilihan, baru orang ambil takaful dengan dia. Macam mana dia kecil hati dengan mak dia, macam itulah orang pun tak percaya dengan dia. Betul? Okey. Dan kalau orang tak ada pilihan, baru orang pilih dia. Lepas tu saya jelaskan dengan dia perkara ini, mohon dia buat sesuatu, kalau tak memang susah nak ubah hidup. Okey? Dia cakap macam tu kan. Dia punya kawan ni nasihatkan dia lah. Lepas tu sebab bila kita kecil hati, itu tanda kita belum benar-benar ikhlas menerima ujian Allah. Betul tak saya kata tadi? Kita redha, tapi redha di mulut bukan di hati. Kita tidak. Itu adalah salah satu ujian Allah. Okey, untuk menguji kita ni. Menguji kita ni. Kita nak ke membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat rezeki kita tak sama dengan rezeki orang lain. Dan ujian kita tak sama dengan ujian orang lain. Macam kita bisnes, semua orang ada ujian. Betul? Dan setiap orang ujian tidak sama. Setuju tak? Siapa yang setuju? Cuba letak komen setuju. Kemudian pun boleh letak madam okey, boleh baca. Madam nak tengok siapa letak. Siapa setuju? Orang-orang yang meniaga kan, dia orang mesti setuju. Betul? Cakap ikhlas tapi hati tu belum tentu. Sebab itulah surah Al-Ikhlas saya belajar, tak mana ada tulis ayat ikhlasnya. Betul? Tak ada kan? Cuba buka surah Al-Ikhlas. Ada tak ada tulis ayat ikhlas? Tak ada. Itulah sebabnya. Okey. Sebabnya bila kita kecil hati, itu tandanya kita belum terima, belum benar-benar ikhlas menerima ujian Allah. Okey. Sedangkan hidup ini memang untuk diuji. Betul? Jangan kata kita beriman kalau kita tidak diuji. Ingat balik. Saya ingatkan diri saya sendiri juga. Saya bila benda macam ni, saya akan ingat diri saya sendiri juga. Okey. Jangan kau mengaku kau beriman kalau kau diuji tapi kau tak boleh terima ujian. Bukan kita dinilai melalui solat kita, semua nilai lah. Okay, dicampur-campur. Tapi yang paling kuat sekali bila diuji. Kalau diuji, dia boleh take the ujian, terima dan lalu saja, insya-Allah barulah kata you tu orang yang beriman. Betul? Itu yang saya tahu, pengalaman saya sendirilah. Kira apa yang guru-guru saya ajar, so saya ambilkan dia sebagai panduan dan teladan untuk diri saya. Okey, setiap ujian yang datang tu adalah kerana Allah nak uji kita supaya ingat dia dan dia sayang kita. Especially orang yang dalam dunia perniagaan, ujian tak akan pernah jauh dari kita. Betul? Okey, kalau nak naik lain pula ujian dia, bila dah kaya lain pula ujian dia. So sebab apa? Sebab Allah nak kita sentiasa ingat dia. Sebab dia uji kita. Boleh? Okey, sambung Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha mengampun. Kan dia kata ni. Sedangkan hidup ini memang untuk diuji. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Okey? Kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Iaitu surah Al-Mulk ayat 2. Nanti cuba buka tengok surah Al-Mulk ayat 2. Boleh? Terusnya dia kata nak ikhlas ni pula ada beberapa tingkatan. Antara tingkatan yang perlu dilalui ialah sabar dan redha. Madam tak tahulah pengalaman siapa yang pernah berniaga kan. Siapa yang menjadi peniaga macam mana daripada tahun 2015 sampai sekarang So memang betul lah, dalam hidup berniaga kita kena terima dua sifat ni, sabar dan redha. Okey, nak berjaya kena sabar. Okay, nak lalu perjalanan tu kena ada yang kita kena redha.
Okey, siapa yang melalui jalan perniagaan juga bersetuju dengan madam. Okey, perjalanan ikhlas ni ada banyak. Okey, kita kena, tingkatan pertamanya adalah kena sabar dan redha. Okey, selagi tak lalu ujian tingkatan ini, memang susah nak berjaya. Betul. Siapa yang dalam dunia perniagaan dia mesti faham. Okey, kena lalu tingkat ni dulu, sabar, redha. Maka you akan boleh naik tingkat seterusnya. Kalau you jenis yang tak boleh sabar, tak boleh redha, rasanya susah sikit lah. Lambat lah, penat. Penat. Lambat, penat lah. Okey, seterusnya dia kata, dia setuju. Orang tadi setuju. Dia anggukkan kepala. Dia kata, saya suruh dia ambil balik buku percaya, dan guru ni kata kan, dia suruh ambil balik buku yang dia buat tu, Percaya Sebelum Berjaya. Banyak ilmu yang dan teknik yang boleh dipraktikkan di situ, boleh membantu dia insya-Allah. Okey. So dia ni based on pengalaman coaching dia lah. Coaching daripada Tuan Zuhairi Nopiah ni lah kepada ni. Itulah impact dia kata. Jika dapat selesaikan isu hati, barulah ilmu FBA, marketing, sales dan sebagainya akan beri impact dalam hidup dan bisnes kita insya-Allah. Kalau kita buat hati kita ni tak bersih, hati kita ni tak tenang, kan, masih ada rasa bersangka-sangka mak kita ni dia sebenarnya sama je, dia anak dia sayang sama je macam kita siapa yang pernah jadi mak kan, sama je. Mungkin itu ujian kita. So kita kena tukar tau. Kena tukar benda tu jadi positif. Kita jangan fikir dia negatif. Okey, bila mak kata lebihkan abang, jadi kita kena buktikan lah. Kita ambil dia positif. Kalau abang boleh buat, aku lebih buat lebih. Kan? Mesti nanti bila kita buat sama dengan abang kita atau lebih, mak kita mesti pandang kita, betul? So kita kena ambil advantage tu sebagai satu challenge untuk kita bersaing. Bersaing cara positif lah. Okey, jangan bersaing cara negatif pula. Okey, bersaing cara positif. Okey, itu yang kita kata, kita kena berada dalam circle yang positif. Bila kita berada dalam circle positif, so kawan-kawan kita ni pun akan beri pendapat yang sama. Lah, kenapa kau nak kecil hati? So kau buktikanlah kau boleh buat juga. So mak kau akan lihat. So dia akan sama aja. Betul? Apa abang kau boleh bagi mak, kau pun boleh bagi mak. Betul? Jadi kita positif. Tukar dia jadi positif, bukan jadi negatif. Dan yakin. Ya, dalam bisnes ni yang madam belajar sendiri pun sebelum ni madam tak yakin. Okey, so dalam bisnes kita direct dengan Tuhan. Okey, kita direct dengan Allah. Rezeki kita memang direct dengan Allah, bukannya makan gaji. Makan gaji tidak, makan gaji kita hujung bulan tetap ada gaji. Kurang ke lebih ke gaji kita tetap ada. Tapi berniaga kita memang direct dengan Allah. Betul? Rezeki kita. So kita kena positif, barulah yakin, percaya bahawa rezeki itu memang dah ada untuk kita. Kita perlu bertindak sahaja, tak payah fikir. Bila orang bagi tak payah fikir, dia akan bagi tepat pada masanya. Itu melalui pengalaman dia lah. Okay? Dia tengok macam mana kita punya usaha. Lebih usaha kita, lebih kita membantu orang ramai, lebih kita memakmurkan insan, maka lebihlah rezeki kita. Itu dalam perniagaan. Itu sebabnya niat kita kena betul. Macam pengalaman madam sendiri, madam dari dulu pun kalau niat madam nak berniaga ni nak kaya. Okey? Nak kaya, nak ada duit. Kan? Tak salah. Boleh kaya, nak ada duit, tak apa. Tapi kena adjust sikit niat tu. Okey, saya nak membantu lebih ramai orang. Okey, bila saya membantu lebih ramai orang, so orang tu berjaya. Okey, kita dah memberi satu kebaikan, kan? Betul? Dan Allah akan balas balik kebaikan tu dalam berupa pelbagai bentuk. Mungkin kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah. Betul? Tengoklah berapa nilai pula yang you bantu orang. Okay, kalau misalnya bantu orang tu boleh capai rezeki dalam setahun 1 juta. So rezeki pun you pun insya-Allah Allah akan bagi dalam nilai yang sama ataupun lebih. Betul? So niat tu kena betul, mesti untuk membantu orang dahulu. Okay, bukan kerana duit dahulu. Ingat duit tak boleh buat mati. Ingat saya ingatkan diri saya sendiri juga yang dulu pun eager tentang duit. Okay, nak kaya lah kan, dengan duit boleh buat apa saja. Ingat tidak kita kena ada niat membantu orang, barulah Allah pulangkan balik rezeki itu kepada kita. Dan kena fikir,
bila kita bantu orang, kan, berapa banyak kita bantu orang, kan, kita nampak benda tu kecil, tapi benda tu yang paling bagus sebenarnya adalah bila kita bantu orang, orang suka, orang gembira. Ada tak? Betul tak orang akan mendoakan kita? Itu yang kita nak sebenarnya. Orang akan mendoa kita, moga puan dimurahkan rezeki, sebab bantu saya, dipanjangkan umur, benda-benda tu lah. Betul, kita nampak macam hanya kata-kata betul. Tapi bagi di sisi Allah, di sisi maksudnya kalau ada Tuhan masing-masing tu, agama masing-masing amat tinggi. Sebabnya kita membantu, kita memudahkan orang ramai, kita memudahkan insan di luar sana. Itu yang Madam terapkan lah. Untuk diri Madam sendiri, sebenarnya perjalanan Madam dalam dunia perniagaan tukar. Sebab Madam tengok sendiri, siapa saja dalam, sebab kami pernah turun naik, jatuh bangun. Hai Kak Syima, Assalamualaikum. Jatuh bangun, siapa yang niat dia hanya untuk duit, okey, dia takkan panjang lama, okey, dia akan jatuh juga. So niat dia kena betul, niat dia kena untuk membantu orang ramai pun, membantu orang lain luar sana dalam kesusahan, dan sama-sama bangkit. Kita bekerja sama macam Wonderpad, kerja sama, betul. So kita kena sama-sama bangkit, sama-sama melonjak naik dengan bersama-sama. Bukan kita lonjak seorang-seorang jatuh pun seorang-seorang. Gitu. Kan? Dan kalau kita bergerak dalam tim, insya-Allah kita terapkan dalam tim kita apa matlamat kita, kan. So kita akan sama-sama bangkit dan naik. Waalaikumsalam. Kak Syima. Puan Syima pun adalah salah seorang daripada tim kami, dan saya pun ada buat kerja-kerja kebajikan juga. Puan Syima adalah salah seorang daripada tim kami yang membantu menjalankan projek kami di bahagian utara. Okey. Itulah sebabnya saya kata kami saya dengan suami ada perniagaan, ada jatuh bangun. Kami banyak tengok sebelum ni. Memang pengalaman kami, kalau kami cari duit, memang Allah tu nak kita bantu orang. Dan orang yang nak dibantu tu pun dia ada kena ada niat yang dia pun nak bantu orang lain juga. Bila dia berjaya, dia nak ada niat nak bantu orang lain juga. Bukan dia nak kaya seorang-seorang. Tidak. Okey? Tidak begitu. Itu pengajaran yang saya belajar lah, dan saya terapkan sekarang. So that's why saya kata, bila saya nak cari dropship ni nanti, saya nak orang yang matlamatnya sama dengan saya. Kita kejar, kita cari dunia, kita cari akhirat, dunia datang dengan sendirinya. Maksudnya dunia ni kita akan dapat juga, insya-Allah, di tapak tangan kita. Tapi akhirat itu pasti. Kita enjoy macam saya tak ada lalu betul. Saya pakai tudung, saya pakai macam ni je, saya tak adalah pakai pudar, tidak. Dan Allah tidak menilai kita melalui pakaian juga. Dia menilik kita melalui hati kita. Itu yang tadi cerita tadi. Berkait tak cerita tu? Bila kita kecil hati, kan balik kepada hati. Betul. So Allah menilai kita hati kita, bukan melalui pakaian kita, kan? Macam kita ada baca, saya ada baca kisah juga satu yang perempuan tu bukan Islam pun, kan? Dia orang kita panggil orang kafir lah, orang bukan Islam lah. Dia bagi anjing minum dalam sepatunya, masuk syurga. Dan kita ni, saya sendiri, pengingatan diri saya sendiri, sembahyang pun tonggak-tonggak ke, kan. Untuk saya lah diri saya sendiri, kan. Tapi kalau hati saya tak bersih, dia tak pandang lah, jangan harap lah. Okey, jangan harap. Hati tak bersih, hati tu busuk je, bersangka-sangka je, kan. Tak menerima ujian Tuhan tu. Bagi saya, pengalaman saya cerita ni besok pengalaman saya, bila ujian tu datang, kita kena telek diri kita sendiri dahulu. Jangan kita menunjuk jari pada orang. Macam saya, contohlah, saya fikir, kenapa aku dapat ujian ni? Kenapa mana silap aku? Kita tengok, aku silap. Lepas tu, bila kita betulkan, Allah akan bagi lebih besar lagi, lebih baik lagi. Dan setiap apa perkara yang macam kalau kita minta tu tak dapat, kita jangan negatif. Kita bersangka baik. Dan insya-Allah, daripada pengalaman saya sendiri, Allah akan bagi yang lebih baik lagi di hadapan sana. Boleh?
Itu yang saya nak cerita kisah rezeki sempit sebab kecil hati. Dia berkait-kait. Tapi itulah salah satu ceritanya. Jangan kita berkecil hati, especially kalau kita yang dah kahwin, suami isteri. Saya adalah cukup risau kalau suami saya kecil hati. Kalau dia marah, memang saya akan sakit-sakit. Macam tu. Tapi kita tak boleh lari daripada ujian. Betul, kadang-kadang benda tu jadi jugalah. So kita kena minta maaf lah. Gitu. Betul, sebab kita wanita, syurga kita dekat dia. Betul, kalau dia ada ego dia sendiri. Betul tak? Macam mana pun kita kena tunduk jugalah. Tapi walaupun kita tunduk, nanti dia akan lembut jugalah. Begitu. Kan? Betul tak? Betul tak, tuan-puan? Betul tak? Itu pengalaman lah. Itu sebabnya jangan ada kecil hati. Bukannya kita buat orang kecil hati. Kita kecil hati pun akan menyebabkan rezeki sempit. Macam kisah yang saya cerita tadi. Mana tuan tu, siapa yang baru masuk tu, saya sikitlah cerita. Mana tuan ni dia buat takaful, tapi dia punya sale tu tak meletup-letup. Okay, kalau ada pun orang dah tak ada pilihan baru ambil dia. So kaji, mentor dia ni, Cik Zuhairi Nopiah ni, dia interview kenapa ni dia ceritalah kisah hidup dia. Dia rupanya dia berkecil hati dengan mak dia dari kecil lagi, sebab mak dia suka bandingkan dia dengan abang dia. Okey, abang dia pandai, dia tak pandai kan. Dia kecil hati dengan mak dia. Memang dia kata dia terima, tapi sebenarnya hati dia tidak. Mulut dia hanya kata terima, hati dia tidak. So dia tak ikhlas dengan diri dia sendiri. Kita tengok dari sini apa yang macam saya nampak. Dia tak ikhlas dengan diri sendiri lah. Dia menipu diri dia sendiri. Dia tak tipu orang, dia tipu diri dia sendiri. Betul tak? Setuju tak? Jadi cuba tu apa fikirkan kan. Tengok, setuju tak? Dia tipu diri sendiri. Dia tak tipu orang, tipu diri sendiri. Akibatnya rezeki tak masuk sempit kan. So hati kena bersih, maafkan semua orang kan. Dan kita sendiri juga kena didik diri kita jangan kecil hati. Itu yang saya kata, bila ada aura negatif, balikkan dengan positif. Macam kita kecil hati dengan abang kita lebih berjaya kita patut berusaha lebih. So kita boleh jadi sama dengan dia atau lebih baik daripada dia. Anggap ujian itu adalah untuk Allah uji kita, untuk kita bangkit lebih nak tinggi. Macam tu. Macam saya macam tu lah. Bila diuji kan, bagi saya itu ujian Allah nak aku sedar. Saya sedar, okay, kau tak boleh macam ni kan, hidup macam ni, kau kena buat sesuatu. Jadi kita bersyukur Allah bagi ujian. Allah bagi ujian pun kita kena bersyukur. Allah bagi nikmat pun kita kena bersyukur. Tak kira lah apa pun yang Allah bagi, bersyukur itu penting yang pertamanya. Okay? Sebab bila kita bersyukur, maksudnya kita redha dengan apa jua ujian Allah, dan kita akan bangkit semula, dan Allah akan berikan idea-idea perjalanan. Okay? Pengalaman saya sendirilah sejak saya bangkit ni kan. Kadang-kadang tengah solat tu Allah bagi idea. Kita cakap dapat dah. Kita tak khusyuk, kita khusyuk, tapi dalam kita bersolat tu idea tu sampai. Yalah, yang memberi idea tu dia juga. Betul. Itulah pengalaman saya lah. Dan saya lebih suka kalau kadang-kadang orang cakap saya tak pernah bercerita hal saya pada orang, saya akan lebih pada Allah, dan dia akan beri saya petunjuk. Itulah perjalanan saya lah. Seronok sebenarnya bila kita boleh berkata-kata dengan Allah kan. Memang orang kata macam saya ni kan, tapi itulah perjalanan saya. Bagi saya, bila saya bercakap dengan Allah, hati saya tenang, saya tak ada aura negatif. Dan kalau saya nak bercakap dengan orang yang saya nak bercerita dengan insan, dengan manusia, saya akan pilih orang tu betul tak boleh tidak membuka aib saya. Okey, dia boleh simpan rahsia saya. Sebab sebelum ni saya pernah buat, saya tengah leka seketika, dan benda itu menyebabkan banyak perkara yang tak elok terjadi pada keluarga saya. Okey. Saya pun ada juga macam perjalanan saya, keluarga saya tak suka saya, mak saya tak terima saya ke macam tu. Tapi saya sabar, saya terima ujian tu. Lama saya tidak baik dengan keluarga saya. Okey? Sebab perangai, kalau ikut dah zahirnya macam orang tak menerima cara saya lah. Okey, tapi saya buat tu tak salah pun dari segi apa pun. Okey, dari pandangan orang tua-tua tak elok lah kan.
Tapi saya sabar, saya reda, saya berdoa dengan Allah. Akhirnya saya diterima semula, berjalan seperti biasa. Ada pun ujian sikit-sikit saya reda. Saya kata ada hikmahnya. Mungkin saya perlu perbetulkan diri saya. Kita ingat, bagi saya, pengajaran saya, bila sesuatu ujian datang, kita jangan menunding jari pada orang. Tengok balik diri kita. Sebab setiap ujian tu bukan untuk orang sebenarnya, untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita nak mengubah diri kita. Okey, boleh. Banyaklah cerita saya hari ni. Itulah cerita hari ni, kita bercerita. Hari ni saya tak bagi tips pun, saya tak bagi ilmu sangat, saya hanya bercerita kisah motivasi. Sesekali kita perlu motivasi, betul. Kita berniaga ni untuk bangkit. Ini adalah salah satu tips yang saya bagi, motivasi yang saya nak share, yang untuk jadi pengajaran untuk saya, untuk diri saya sendiri, iaitu kita sendiri pun lain sikit topik ni kan. Selalunya kita jangan kecil hati orang, betul. Kali ni topik ni dia kata kita sendiri jangan jadi kecil hati, menyebabkan rezeki kita sempit juga, betul. Apa saya belajar, selalunya orang cerita kita jangan kecilkan hati orang, betul. Jangan buat orang marah, betul. Tapi kita sendiri, diri kita sendiri, kita kena didik juga supaya kita tidak kecil hati dengan orang. Akan menyebabkan rezeki kita sempit juga. Conclusionnya adalah mengatakan kita kena sentiasa positif, buang semua negatif. Memang bukan mudah, tapi kita kena didik lah. Kalau kita nak rezeki kita laju macam air, insyaAllah. Boleh? Okey. Madam ini mengundurkan diri. Mohon maaf kita, Madam ada terkasar bahasa, mungkin ayat-ayat Madam mengguris hati sesiapa. Madam mohon maaf ya. Madam doakan semoga semua yang menonton sekarang atau kemudian video ni, jangan lupa ya, like page Rofero Mall, bantu Madam share video ni, moga boleh memberi manfaat juga kepada yang lain yang dalam keadaan attention ke stress, mungkin boleh dapat sikit idea apa perkongsian Madam berikan ni. Okey. Dan Madam doakan semuanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kaya berjaya, sihat. Kalau berjaya kaya tak sihat pun tak boleh kan. Sihat, kan dia pemudahkan usaha, mudah-mudahan sehabis mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, kita jumpa lagi ya. Terima kasih semua.